Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat datang. Kan tengah-tengah puasa ni pun kan ada energi nak datang tu, alhamdulillah lah kan. Orang tengah haus juga ni. Ya ke? Sabarlah sikit. Kan. Okey, di sini saya Ayu Putih daripada Pencil Pictures dan saya nak kenalkan kita punya founder daripada Les Kopak, Haji Burhan. Korang mesti kenal kan siapa, takkan tak kenal kot. Ni orang popular kan. Kenal sangat. Merata ni dekat billboard merata. Takkan tak kenal Haji Burhan. Kan. Jalan-jalan pergi KLIA tu nampak pula kan. Dah tak ada dah. Dah tak ada dah? Tak ada ke? Pak Mail dah ambil. Kejap aja. Okay, terima kasih juga pada Cik Zarin Aris. Terima kasih. And Cik Zarin Ishak daripada PFM, and seorang daripada PFM dan seorang daripada syarikat Guaman. PFM juga. Dua-dua daripada PFM. Selalunya orang semua confused tau antara Zarin, dua Zarin ni, sebab dekat situ memang ada dua Zarin. Seorang akan cakap Zarin putih seorang, yang gelap sikit seorang. Tapi dua-dua handsome. Dua-dua handsome. Dua-dua menarik perhatian sebenarnya. Kira nama Zarin ni ada di mana-mana lah. Ada di mana-mana. Eloklah popular mengalahkan Perdana Menteri. Kan? Okay. Hari ni kita punya topik kita panggil hari ni pun ada perbincangan tentang industri kreatif kita kan. Sampai hari ni kita tak ada bercerita tentang benda tu, dan mana-mana channel pun tak bercerita tentang industri kreatif sebab mungkin tak berapa nak minat ke apa, tak tahulah. Tapi since kita daripada industri filem, rasanya hari ni kita rasa macam perlu kita berbicara tentang filem, sebab makin lama makin teruk kan. Filem kita makin lama makin teruk dan kita tak tahu mana hala tuju kita nak pergi. So nak tanya jugalah pada orang-orang, bukan makin teruk, kutipan makin teruk. Ya ke? Teruk sebenarnya, tapi banyak orang tidak tidak menyedari, mengakui benda tu. Tapi benda tu memang fakta lah. Kita di sini pun nak mencari solution, kita tengok apa kita boleh buat. Dalam masa yang sama kita kena bantu orang-orang tu, kan? So kita ada beberapa soalan yang ada kat tangan saya ni. Hopefully boleh jawab dengan telus. Kan, jangan simpan-simpan, tak payah nak jaga hati orang tu. Jaga kita bukan dekat dalam persidangan. Kan? Okay, so macam sekarang kan, yang apa yang kita nampak, filem punya kutipan sangat teruk sekarang ni. Apa yang saya nampak lah, since saya pun producer dan kawan-kawan lain pun producer kan, memang susah nak dapat kutipan yang best. So apa pandangan korang dan apa kita nak buat dengan industri sekarang? Bila kita masuk kat Pawagam, tak ada orang pergi tengok. Kata sebab pandemik, tapi rasanya dah okey dah rasa. Sebab filem-filem lain banyak je orang pergi tengok. Kenapa filem kita tak ada orang pergi tengok dan kutipan teruk? Tak popular ke? Tak okey ke? Hero kurang ke macam mana? Ke tak lawa? Bagi Zarin Ishak lah cakap dulu. Macam ini takut soalan je. Itu bukan takut. Tapi I think kalau saya boleh nak bandingkan about 5 years ago dengan 5 tahun lepas dengan kutipan yang kita lihat, dulu masa saya rasa dalam 3-4 tahun lepas, masa filem Munafik pernah mengutip sejumlah 48 juta. Kita pun tak terfikir filem boleh kutip, filem Malaysia tempatan boleh kutip macam tu. Betul ke? Tipu ke? Tak betul. Tak betul ke tu? So dan juga kita ada filem Hantu Kak Lima yang mengutip pun lebih kurang. Dan tak lupa filem Haji pun. Yang ni jangan compare, yang ni luar biasa. Jangan berani-berani compare. Semua dah atas 20 juta lah. Kalau animasi mesti atas 20 juta. Kan. Jadi tapi so why? Selepas tahun 2019 dan ke atasnya, kita bukan nak katakan kita nak blame pandemik saja sebab penutupan pengwayang, tapi possibly juga ada hasil daripada influence daripada streaming teknologi. Ya ke? Tapi kalau orang suka filem, dia mesti pergi tengok juga filem. Betul. Tapi dulu orang tak banyak choice. Sama ada dia boleh balik rumah tengok TV, tengok dekat YouTube, ataupun dia boleh pergi pengwayang. Tapi sekarang ni dalam masa 3 tahun yang lepas, kita ada teknologi streaming yang amat meluas pada semua platform, dari segi Android, Apple dan PC, dan juga pada smartphone. So streaming technology telah more or less taken over the bulk of eyeballs lah. Dalam industri tu, kata mata yang melihat tu yang consumers. Betul. Tapi macam lah peminat filem, dia orang pergi panggung.
Kita tengok kat panggung dengan kat TV kan tak sama kan. Betul. So kenapa jadi macam tu? Sekarang dah boleh pergi panggung tapi still tak ada orang pergi tengok. Tapi kalau cerita luar orang pergi tengok. Okay, dulu Kenapa pun dalam filem kita pun ada sebenarnya? problem pasal piracy pun ada. Dulu kita ada VCD, Talian hayat, ada talian DVD. hayat. Kan. Tapi apa bezanya sekarang ni? Apa bezanya sekarang ni dengan DVD? Dia macam ni lah Datuk Ayu bagi pihak industri lah, saya mewakili Persatuan Penerbit Filem Malaysia yang selalu kita ni memang sangat sensitif terhadap perniagaan dalam dunia perfilman ni, dan juga dalam masa yang sama terhadap kutipan-kutipan yang didapati oleh terutamanya daripada penerbit filem tempatan. Saya nyatakan terus terang dekat sini yang mana kutipan tu memang teruk lah. Sejak berlakunya pandemik yang diarahkan oleh kerajaan untuk PKP, pada masa tu industri perfilman menghadapi satu perkara yang amat teruk dalam dunia perniagaan. Yalah 2 tahun ni lah kan? Dalam tempoh 2 tahun ni. So jadi apabila keadaan ni teruk, yang mana telah mengucak-acirkan kita punya ekosistem, yang mana selalunya peringkat pertama ni akan ditayangkan di peringkat Pawagam, dan keduanya dan baru kita akan pergi ke OTT platform seperti Astro First, yang OTT yang lain-lain lah. Ya, mungkin dia orang tak ada pilihan ke kan? Setakat ni apabila berlakunya PKP tu, mereka tak ada pilihan, dan mereka terpaksa akur dengan keadaan semasa, dan tak ada pilihan lain dan tak ada jalan lain, kerana pada waktu ketika itu Pawagam kebanyakannya ditutup. Yalah. Ataupun peratus tempat duduk hanya dibenarkan 50% oleh kerana penjarakan sosial dan sebagainya. Jadi tak boleh. So kalau you kata efek tu memang betul, which kalau kita tayangkan di platform OTT pun kita tak akan dapat sebagaimana kutipan ditayangkan di Pawagam, kerana you pun faham sendiri kan, kalau di Pawagam satu tiket paling kurang RM12, tapi apabila di OTT RM15 dan satu family ataupun dua family tengok sekali. So jadi kita tak akan dapat. Maknanya kita tak ada jalan lah lepas ni. Kalau macam apa yang Cik Zanin cakap tadi kan, kalau ekonomi macam ni ataupun platform dah terlalu banyak, and orang tak nak pergi panggung, tambah lagi penyakit semua, adakah benda tu jawapan yang betul sebenarnya? Sebab apa? Setiap hari orang keluar juga, pergi shopping, pergi pasar, pergi apa semua. Saya rasa bukan masalah itu. Masalahnya industri filem ni belum rancak lagi. Setelah dilanda oleh COVID ni. So dia terkendala. Satu, tempat tayangan ditutup. Sekarang ni baru buka, orang nak pergi situ kan ambil masa untuk percaya. Kalau misalnya kita tayangkan filem Upin Ipin pun, mak bapak belum tentu nak bawa anak-anak. Tapi belum tayang lagi kan? Iyalah, kalau misalnya lah, kalau mungkin boleh jadi satu permulaan yang bagus kalau animation Upin Ipin pergi dulu. Peminat Upin Ipin ni lain macam sikit, dia misteri. Dia orang lain macam ada sangka tau. Iyalah, tapi saya rasa benda-benda inilah kita belum rancak lagi ya. Daripada segi tayangan tu, tempat tayangan tu, panggung, orang masih takut, masih was-was nak pergi lagi. Kemudian dari segi industri filem ni, belum lagi mereka percaya nak buat filem yang bajet besar. Saya percaya macam Datuk Aslam, takkan dia nak spend 2 juta buat filem action. Tapi dia ada banyak filem kat tangan. Ya, masalah itulah. Dia belum lagi rancak untuk membuat. Kalau you tengok sekarang yang filem-filem yang masuk OTT seperti Asro semua tu, semua low budget. Bajet dia tapi nampak. Tapi filem saya tinggi bajet dia. Mana you lah dia orang kaya. Shooting pun kat luar negeri. Tapi you do the shooting masa awal pandemik. Kalau sekarang you nak pergi shooting kat Wales, mesti you 10 kali dia fikir. 10 kali, betul. Jadi orang lain ni semua ada basi daripada dulu yang tak sempat keluar. Tapi kalau takkan kita nak tunggu lagi 2 tahun, 3 tahun simpan dalam lalaci kita punya filem kan? Sebab kebanyakan producer inilah orang yang menyimpan dengan pembuatan yang baru. Saya cerita orang yang nak buat baru ni belum rancak lagi. Ramai orang tergagak-gagak nak buat filem, bajet besar ke tidak.
Lepas tu masalah pula dengan pelakon. Dia bukan Datuk Yu, dia sebagai penerbit kita ada kita punya calculation macam mana untuk dapatkan sesuatu revenue yang bagus sekiranya satu filem itu keluar. Tapi kalau kita simpan sampai 3-4 tahun, macam mana kita nak berniaga? Betul. Kan? Tapi kecuali kalau duit tu bukan duit kita lah. Tapi kalau simpan filem tu tak laku, tak ada orang tengok, hanya hantu je kat dalam Tapi pawagam tu tengok. Kita boleh buat filem berganda-ganda, sentiasa boleh buat daripada filem yang high budget. I think the last 2 years banyak producer besar yang dah invest filem dalam 4-5 juta. Dia takut nak keluarkan filem ni. Sebab kalau dia keluarkan sekarang, dia tak kalau dapat dia tak dapat peluangan. Dia pergi kat Astro First ke, dia mungkin dapat so much. Tapi dia tak setanding yang macam tahun 2018. Yalah. So jadi kalau tayangan di Astro First, ingat kita punya benchmark paling-paling pun lebih kurang dalam 7 juta collection. Paling tinggi 7. Paling tinggi. Ini untuk saya cakap untuk filem tempatan. Kalau di Pawagam kita dah ada benchmark sampai 42 juta, 45 juta, 38 semua. So jadi memang tapi perbezaan drastik lah. Maksudnya jadi kita kena tunggulah. Time will tell. Kesabaran. Bila Tapi orang kalau kita tunggu tanpa ada apa-apa action daripada government kita lah government, kita memang tuju government je. Sebab kita ni apa je kita nak buat kan. Macam industri filem, kita cari duit memang macam producer semua cari duit dengan buat filem. Lain lah kalau dia ada bisnes lain. Tapi majoriti mana yang passion dia dekat filem, dia akan tunggulah filem tu. So ada yang apa-apa kerana pun ada. Jual rumah, jual tanah kerana nak menunggu nak pergi tayang. Kan rasanya teruk sangat tu keadaan tu. Jadi saya macam mana nak dibuat? Saya berpandangan kalau you sentuh kata bantuan daripada kerajaan perlu ada perkara tu memang benar lah. Seharusnya mesti ada bantuan daripada kerajaan. Dan buat masa sekarang ni bantuan-bantuan yang diberi tu dapat meringankan sedikit saja. Seperti bantuan Kementerian Komunikasi Multimedia memberi bantuan tidak mengutip cukai hiburan untuk filem-filem filem-filem yang ditayangkan oleh kerana impak PKP itu ada. Tapi kita kena faham yang bantuan yang insentif yang macam ni atau bantuan yang diberi kepengecualian yang macam ni hanya kepada wilayah persekutuan saja. Bukan untuk seluruh Malaysia. Sedangkan kita punya tayangan tidak membantu jugalah. Lebih kurang tak bantulah. Dia jadi macam tak adil lah dengan kasih sayang dia bagi pada kita ni. Kita kan rakyat. Betul. Dan seharusnya pada pandangan peribadi saya sendirilah, Cik Zarin cakap lah semua, janganlah takut. Memang saya akan cakap. Pada dasarnya sebenarnya kerajaan harus memikirkan bagaimana untuk meyakinkan rakyat pergi ke Pawagam semula. Kalau tolong kena tolong semua lah. Kena tolong semua. Tak kisahlah filem apa, filem India ke, filem Melayu ke, filem Cina ke, filem animasi ke dan sebagainya. Keyakinan untuk kembalikan penonton-penonton filem ke Pawagam itu perkara yang pertama. Dan perkara yang kedua tu perlu juga membantu pawagam-pawagam yang betul-betul terimpak dengan PKP. Pawagam pun bukan mudah, bukan senang. Mereka masa waktu PKP tu kena bayar tiap-tiap sewa bulanan dan sebagainya. Sedangkan pawagam tu kosong. Dan ada juga pawagam yang kursi-kursinya pun dah sampai berkulat. Tak ada orang pergi tengok. So kita tak, sampai hari ni kita pun tak tahu apa pendekatan government kepada kita. Macam producer satu Malaysia, baik Cina, baik Melayu, baik Indian, kita orang memang bersatu daripada dulu. Sebab ini piuk nasi kita kan, Haji. Jadi adakah pandangan Cik Zarin kalau government buat kempen untuk masing-masing boleh pergi ke Pawagam dan pergi ke Pawagam, kempen menyatakan betul selamat, contohnya kan, rasa benda tu boleh dilakukan tak? Boleh. Dulu dalam 5 tahun lepas, saya dulu pernah melancarkan satu program Jom Wayang daripada Cafe Screen. Tapi tu kempen tu di stesen TV ke ataupun tu persendirian saja masa tu. Masa tu kita kempen nak dapatkan sponsor untuk membeli 100,000 tiket. So let's say you can come with your family. Maybe your mother, mak tak payah bayar, ayah je bayar. So it's like 1 for 2 macam tu. Tapi tak rasa kita punya kerajaan akan buat macam tu. Tapi this one of the programs yang kita boleh buat lah. Maksud kita
dari pihak kerajaan, dia boleh buat macam-macam program. Kementerian tu ramai bijak pandai, fikirlah apa program yang nak bantu supaya tarik orang ke panggung. Tapi benda tu tak dilakukan pun. Ya, ini yang kita kena sarankan. Dia orang ni baru habis pandemik, belum fikir lagi. Tapi benda-benda lain dah fikir dah. Tapi dah orang jalan lain dah pun. dia yang senang, dia bagi duit aja. Air warisan ke itu senang. Tapi untuk mikir bagaimana dia boleh menaikkan industri ni, Sebab susah campaign sikit. macam kita tengok dekat RTM, contohlah TV RTM adalah TV kita lah. Maknanya kalau tak ada internet pun kita boleh tengok RTM. Betul tak? Kita boleh tengok. Jadi apa-apa campaign kalau dia keluar dekat situ semua orang boleh tengok. Campaign ramai-ramai boleh pergi ke Pawagam, and then any of campaign lah untuk pergi. So sampai hari ni apa yang saya nampak, tak ada apa-apa campaign, tak ada apa-apa semangat yang diberi tau untuk industri. Banyak benda-benda yang rasanya tak menguntungkan apa-apa. Siaran-siaran yang keluar pun tak ada memberi apa-apa impact untuk kita punya kita industri. kena fikir, bukan kita primadona semanjangnya. Walaupun kita berperasaan bahawa kita ni orang pandang sebagai primadona. Banyak lagi benda yang dia nak tengok. Kempen, kita kata tak ada kempen industri. Tapi orang kata apa pasal nak bagi bintang filem ni kempen? Masa dia top, dia kan peduli dengan orang ramai. So apa So sekarang ada dua. Satu, bagaimana kerajaan nak meramaikan orang ke program. Yang kedua, macam mana kita nak melonjakkan industri ni supaya ada konten yang dimasukkan dalam panggung. Kalau kita seru orang semua datang berwayang, dia tunjuk Batman, itu yang orang ramai bagi, tak ada faedah. Sekarang tapi itu kita yang orang mau suka je. Ya, kita sekarang kena tengok macam mana kita nak menaikkan local film ni supaya orang suka nak pergi tengok. Dia lagi satu, Dato' Ayu dia pada saya kementerian kena faham lah. Konsep Pawagam sekarang ni bukan hanya untuk menonton filem saja, bukan. Okay. Itu konsep tu salah dah tu. Okay, apa sekarang konsep? kita lebih advance. Bagi lagi. Yang mana Pawagam ni, you sekarang sendiri boleh tengok Pawagam ada certain hall yang ada tempat, ada permainan kanak-kanak kat situ, tujuan khas untuk kanak-kanak dan sebagainya. Dan Pawagam ni bukannya tujuan untuk menonton filem sahaja. Dia boleh dilakukan sebagai bengkel, seminar dan online kelas dan sebagainya. Dan banyak pelbagai. Pawagam ni adalah satu platform yang terkini sekarang ni. That's why perbezaan dia, yang pendekatan yang betul dibuat. Kenapa Pawagam ni harus hidup? Kenapa? Itu yang kena ambil. Dan bagaimana untuk memulihkan balik semula. Dan benda ni sekiranya Pawagam ni tidak dipulihkan sepenuhnya, secara tak langsung dia akan terbabit dengan penerbit. Dan kat mana penerbit nak letakkan dia punya filem kalau Pawagam ni tak hidup? So apa pandangan ekosistem untuk membetulkan semula selepas impak COVID-19 ni kena betul. Kan dah banyak yang dah tutup dan bankrupt. Dia dah tak ada duit. Dan dengan kabarnya banyak hutang pun. Betul. So bila banyak hutang nak buka nanti orang kata dia dah ada duit. betul. Kan? Baik dia tutup je sampai dapat bantuan. Betul. So macam mana kita nak buat? Inilah. Okey, dia ada certain yang kena fikirkan. Pertama sekali, kalau boleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri harus berfikir sementara untuk dalam pemulihan proses ekonomi ekosistem dunia perfilman ni, satu cukai tu perlu ditangguhkan sementara. Tapi rasanya dah lama kita minta kan. Memang dah lama minta, tapi benda ni minta hanya rasa-rasa hanya benda minta saja. Minta je lah. Macam bapak tak nak bagi je. Minta je lah. Tapi benda yang kita minta tak besar pun sebenarnya. Yalah. Kecil je kalau ikutkan about 25% Dia 25% cukai hiburan. Dia ada certain negeri lah berbeza-beza lah. Tinggi tu 25% paling tinggi dalam dunia. Tak ada orang buat cukai hiburan sampai 25%. Boleh terus wave je lah bantu kita. Ya, kalau dia nak bagi. Sekarang masalahnya cukai hiburan Pawagam ni adalah di bawah PBT. Di bawah tiap negeri. Ada negeri dia tak kisah pasal Kelantan, kata aku tak ada Pawagam, tak apalah. Tapi negeri macam negeri Penang, negeri Perak, dia kata tak nak bagi. Dia nak ambil duit tu.
Yang parah semua penerbit lah. Duit tu bukannya banyak Dia lagi satu permasalahan yang berlaku dalam industri kita ni sebenarnya seharusnya lah kutipan daripada hasil dunia perfilman ni 25% cukai hiburan ni sepatutnya dilaburkan semula kepada dunia perfilman untuk membangunkan semula pada tiap-tiap negeri. Itu yang bantuan-bantuan yang perlu daripada kerajaan-kerajaan negeri ni perlu. Contoh, saya bagi satu contoh. Kutipan average lebih kurang dalam 40 juta di negeri Selangor kan. 40 juta setahun ni patutnya dilaburkan semula balik daripada ekoturism perfilman untuk tempatan kita. Itulah yang saya heran semula. Kenapa benda tu tak boleh nak dipersetujui sedangkan benda tu baik untuk kita semua. Alasannya tak cukup duit katanya. Tak mungkin lah kan. Tak cukup. Mungkin duit yang ada digunakan untuk buat longkang, untuk buat banyak dah longkang, banjir juga. Habis macam mana? Bagi saya masalah banjir, lepas tu keluar lagi dah banjir, lepas tu kita kena keluar lagi duit banyak-banyak. Kat situ lagi bermilion-milion keluar duit. Habis macam mana? Bagi saya pada dasarnya basically bila kita buat filem tu adalah satu bisnes. Kita ada pertolongan daripada kerajaan pusat dalam skim wajib tayang, tapi tak ada skim wajib pemasaran. So itu yang patut kita fokus, because bagi saya pergi pengawayang, saya tak tahu bahawa filem Melayu ada main kat situ, ada ditayangkan. Jadi pemasaran terlalu lemah. Lepas tu kebanyakan pada producer tak ada bajet untuk membuat pemasaran. Kalau you tengok filem Astro First, memang cepat boleh hit sebab pemasaran dia sebab dia ada platform dia menyeluruh kan. Tapi untuk producer yang kecil, dia orang memang tak ada bajet. Ya, ini masalahnya producer kita. Bila saya masuk dalam bidang filem ni, bila dia orang pergi buat filem, dia tak pernah fikir untuk pemasaran. Marketing important. Duit dia habis untuk buat filemnya. Dan lepas tu dia macam mana nak marketing? Saya percaya Finas ada bagi dana juga marketing kan. Yelah baru sekarang. Dia tak ada dah habis. Itu pun dia tak tahu macam mana nak apply. Dia bagi kuncu-kuncu dia. Betul. Alamak. Saya nak salahkan siapa? Tak, memang betul. Kita nak jual apa pun, marketing is important. That's why. Betul. Tapi sekarang banyak yang tak betul dalam industri kita. Producer buat filem tapi tak tahu nak jual. Dia tak ada dana. Finas sebagai badan induk ngeluarkan dana. Kalau dulu bagi kuncu-kuncu dia je. Cara membagi dia tu tak betul. Dia ada benda tu tak nafi lah. Dia gitu. Jadi macam mana kita punya industri nak naik? Saya pelik lah orang Malaysia ni. Walau pasal kosmetik, combine terror sekali marketingnya kan. Tapi filem ni kenapa macam tu? Kosmetik modal dia RM10. Filem modal dia tiket RM10 juga. Tak ada RM10, mana ada RM10 sekarang. 16 tiket. Itu tiket orang cerita Melayu. Kalau cerita luar 20 lebih. RM30, RM40 orang sanggup pergi tengok. Tanya Tuan Haji, macam mana Tuan Haji? Kalau saya pembikin filem yang low budget, macam mana saya nak buat pemasaran dengan RM10,000 saja? Katakanlah duit saya. Itu yang Haji cakap tadi. Cik Zarin, kalau tak ada duit jangan buat filem. Bila duit semua dah jual tanah, dah jual rumah buat filem, lepas tu nak marketing tak tahu, lepas tu minta kat Finas. Pergi kat Finas kata duit dah habis. Duit habis dah. Bila habis tu, itu pun awal tahun tu minta tu. Lepas tu tak adil pula Ini tidak ada keadilan. Macam ada producer yang tak ada duit buat filem, macam Prepit Sapu kan. Dia buat Astro be part of it. Dia orang market kan, meletup dapat duit. Modal dia tak adalah tinggi sangat. Ramai sekarang orang buat filem bajet dan RM400,000, RM500,000. Boleh ke RM400,000, RM500,000? Betul ke ada filem RM400,000, RM500,000? Banyak. Banyak sekarang. Filem apa RM400,000, RM500,000? Tak payahlah pergi Wales. Nah lah, kalau RM400,000, RM500,000 tu kita kena fikir tau. Pakai kamera apa? Dia pakai handphone kot. Ya ke? Tak salah pakai dahsyat-dahsyatnya kamera. Jangan pakai Ari ke, pakai mobile phone je. Saya nak cubalah buat filem RM400,000, RM500,000. Ya, memang ramai orang buat RM400,000. Kita tak panggil filem tu. Dia pakai super tele. Super tele filem mungkin lah. Okey lah, dia boleh jual kat Astro dapat duit. Kalau laku. Memang laku. Ada juga yang tak laku, tak sampai RM20,000. Itu cerita dia tak sedap lah. Itu semua biasalah. Kalau you buat makan pun, kalau you jual kau tak sedap, orang tak pergi kan. Tapi ada juga filem yang kita tengok tak berapa nak sedap pun. Tapi bila orang tengok, kita tak tahu nak ketawa tau. Tapi ada kawan-kawan saya pergi tengok wayang dekat sebelah dia, ketawa. Saya kata, you ketawa apa? Dia kata kelakar lah cerita ni.
So mungkin berbeza demografik dia. Tujuannya. Customer dia siapa? Demografik dia. Kalau kita tengok filem macam yang laku tu, filem motor, filem kereta, demografik untuk siapa? Itu tujuan dia. ada juga filem kat Malaysia yang saya nampak lah kan. Tak tahulah betul ke tak, setuju ke tak. Filem tu boleh ditayang kat Malaysia dan banyak orang pergi tengok. Tapi filem ni kalau bawa pergi luar, orang tak nak tengok. Itu biasa. Itu satu. So kenapa filem yang wow tak boleh jual juga? Tu yang hairan tu. Dekat Malaysia tak boleh jual. Dia kadang-kadang filem ni kalau nak pergi ke luar negeri, bukan setakat sini sambutan nombor 1 gila. Tak perlu Tak, itu perlu untuk you meyakinkan pengedar di negara luar tu untuk ambil filem you. Sambutan. Dia akan tanya macam mana sambutan negara you. Habis macam mana nak jawab kalau filem tu dapat 100,000 je? Memanglah you tak boleh buang masa you pergi luar nak market kat luar. Habis siapa nak kena tolong kita nak pergi ke ni? Bukan Pinas ke? You suruh Pinas. Dia apa-apa pun kena jadi kena sendiri. Ya, kena tapi usaha. kalau you filem you sambutan dahsyat kat sini, kadang-kadang you bawa keluar, Betul. tak boleh hit. Saya pernah Pasal pelakon kita orang tak kenal di luar negara. Yang nak membawa filem you ke dalam negara itu adalah pengedar. Okay. So pengedar ni kata dia tak tahu pelakon ni, so dia tak nak ambil. So you tak boleh marah dia, pasal dia yang akan keluar duit dan dia yang mengambil risk untuk tayangan itu. Jadi macam mana kita nak buat kalau macam saya nak pergi ke Indonesia, senang. Saya cakap saya ni filem Upin Ipin pak. Haji punya Upin Ipin tu, minta maaf cakap lah, saya pergi US beberapa tahun lepas lah, saya pergi US kan. Upin Ipin ni memang dia orang kenal. Memanglah orang kenal. Saya tak tahu macam mana. Dan dia yang hebat-hebat macam Awi ke Era, orang tak kenal pula kat sana tu, heran tu. Upin Ipin orang kenal. Haji pun popular juga sana. Kena botak. Dia kena botak. Tak, benda tu betul. Saya tak nafi. Kita kat dalam flight, kita cakap dengan Mak Saleh kan, dia kata satu filem je yang dia tahu Upin Ipin. Betul-betul dia ingat betul-betul tu je. Kan? So macam mana kita nak jadi macam tu? Takkan semua orang nak buat animation baru semua orang kenal. Tak perlu animation. Betul. Kalau saya buat macam mana? Boleh? Haji boleh tolong guide? Saya buat filem dah 9 filem. Filem saya so-so je. Suam-suam. Macam mana tu? Hebat saya buat kat Wales, kat Scotland, kat London, Korea semua saya buat. Kenapa filem tu tak boleh pergi ya? Dia kena luar-luar juga ke macam mana? Dia ada dua perbezaan. Filem one is for consumption. Untuk kita makan lah filem tu yang kita biasa makan. 10 Cerita Hantu pun sama. Tapi kita perlukan filem yang compelling. Contohnya macam Berabat Sapu. It's very compelling kan? Itu yang filem-filem yang macam tu yang boleh dapat award overseas, yang akan attract the foreign distributors. Tapi nanti dia kata filem tu mungkin bukan consider filem kalau 400-500 ribu modal It dia. doesn't matter how much the film cost. Yang pentingnya filem tu compelling. Content Filem tu. I don't think budget really matters. Kalau buat 400 ribu pun. Tetapi output, you kena tengok output dia. Content dia menarik ke tidak. Kemudian filming dia cantik ke tidak, frame dia. Macam filem Roh kan, dia budget dia below 500 kan. Yes. Oh bagus filem tu. Tapi all the way Netflix dah beli. Alright. So tak semesti. So maknanya storyline diperlukan lah. Tapi banyak je filem kita storyline bagus tapi tak boleh nak jual. Ya, dia storyline tu bagus, tetapi cara dia mengolah menjadi filem. Okay. Tak boleh jual macam kuih sedap kan. Orang makan semua sedap. Tapi cara dia menyatakan pada orang kuih ni convince orang kuih ni sedap. Lala dia tak laku. Yang kuih tak sedap ni bukan main laku. Pasal dia pandai cakap ni. Maknanya kena pandai goreng lah. Kan? Kalau niaga kan semua mana tu. Kalau you tengok the last 5 years punya best foreign picture lah dekat Oscar kan. Semua filem-filem yang memenangi best foreign picture mengenai keluarga. Tak ada hantu, tak ada apa. It's about family. Dia ramai yang datang jumpa saya lah. Yang bertanyakan mengadu nasib. Bukan mengadu nasib, bertanyakan. Bukan PFM tempat mengadu nasib ke? Dia lebih kurang macam itu jugalah, ngadu nasib ke apa dan sebagainya lah. Ada yang pendekatan yang penerbit baru datang dan sebagainya. Ramai yang datang jumpa saya tanya filem apa yang patut dibuat dan filem apa yang akan dapat sambutan betul-betul. Ini satu soalan yang paling susah nak jawab lah. Kalau jawapan tu saya tahu betul-betul filem apa yang
buat saja terus meletup. Baik saya je yang buat. Beritahu je lah. Jadi masalah yang kebanyakannya apa yang saya beritahu sebenarnya, you kena, ini entertainment industry, you kena buat sesuatu konten yang menghiburkan. Tak kira lah genre dia apa, sama ada seram ke, komedi ke dan sebagainya, tapi bila orang tu bila buat mesti suka dan mencapai mendapatkan penonton tu merasakan sesuatu dalam penyampaian dalam bentuk filem tu. Itu yang paling penting. Menghiburkan lah. Menghiburkan. Sudah macam tentu. Kenapa filem arwah apa tu? Mamat Khalid. Mamat Khalid. Selalu hit. Yes. Pasal dia boleh mendekati penonton. Maksudnya dekat dengan hati penonton Tak, Malaysia dia lah. buat cerita tu supaya orang tengok, orang faham, orang suka, dekat dengan hati dia. So kalau you nak buat filem yang begitu gah kata untuk Oscar, orang tengok pun tak faham. Misalnya you nak tunjuk telefon ni setengah jam tunjuk telefon, dia kata art. Okey. Macam itu So, dia dah tak ada komersial. Okey, maknanya maksud Haji, contohlah ni kita cerita pasal arwah tu lah. Kan? Filem dia memang kita tak nafi, memang filem dia buatlah macam mana pun, low budget ke high budget ke, memang orang pergi tengok. Okey, jadi ceritanya sekarang filem yang begitu sahaja yang boleh naik, tak kisah kalau tak boleh jual kat luar, ataupun memang kita memang duduk kat dalam Malaysia je, tak boleh pergi luar macam tu. Dia bukan pasal tak boleh jual. Sekarang kita kena mengakui hakikatnya. Filem yang kita buat di sini tak boleh jual ke luar negara. Okey. Got it. Yang saya tengok kebanyakan filem ni terlalu lokal. Dia punya lawak dia terlalu lokal. Terlalu transparent. Tak, terlalu lokal. Kalau dia buat lawak dia kan, lawak dia gantung pada dialog. Bila lawak based on dialog, macam mana filem ni nak pergi keluar negara? Ada subtitle Kalau English? Iyalah, tapi kita belum sampai tahap Korea. Yang pakai subtitle je orang nak tengok. Kan? Macam Hindustan kan, tak faham tapi lagi satu pendekatan dia in term of daripada segi budgeting lah. Daripada segi budget kan. Misal kata satu filem action kan yang nak buat. So jadi apabila kita meniru konsep international, konsep-konsep luar ni, so jadi apabila filem tu siap, penonton membezakan dan dia buat comparison, dia balik kan, dia buat comparison antara filem lokal dan filem international. Sebab kita kebanyakannya ramai yang meniru konsep. Tidak ada konsep yang sebenar, identiti yang sebenar. Dia tak tiru, dia cakap inspired. Yelah, nak selamat kena inspired lah. Banyak producer play safe lah. Play safe. Dia tahu formula tu boleh jalan kan. So bermakna dia pergi kat situ. Apa yang saya nampak kat sini, macam mana pun kita kena buat satu cerita yang penonton Malaysia suka. Kalau tidak, tak boleh jual. Dan kita tak akan dapat nama dekat Malaysia. Macam tu lah. Bukan. Lebih kurang lah kan. Lebih kurang macam tu. Tapi sebenarnya, dan kalau kita meniru, dia orang suka. Pada yang kaedah yang paling tepat sekali must be original story. Story tu mesti original, storytelling yang baik, penceritaan yang baik, dan not necessary you kena copy orang lain dan ikut international standard. Sebab apa? Yang orang international ni nak tengok kita punya budaya sendiri. Cuma satulah. Saya dah buktikan masa saya mula Upipin kan. Semua orang kata boleh ke Upipin ni pergi international? Pasal kita menceritakan cerita kita, menengah-tengahkan budaya kita, dan kita tak ada tiru mana-mana. Betul. Jadi saya nak tiru nanti. Bila saya pergi tiru Haji punya yang botak-botak. Tak, ini masa saya mulakan dulu. So bila saya pergi ke Cannes, saya tengok begitu banyak animasi tunjuk. Kita jangan berangan kita dapat jual ke Amerika. So masa tu memang tak yakin lah. Bukan tak yakin, saya diyakinkan oleh agensi kerajaan. Kalau nak berjaya dalam animasi, kita kena jual ke Amerika atau ke Europe. Tetapi bila saya sampai di Cannes, tengok produk-produk yang ada, saya cakap tak mungkin kita boleh menghasilkan animasi untuk dijual di Amerika atau di Europe. Kerana animasi ni adalah very little detail. Betul. Jadi kalau kita punya animator, penulis skrip kita tak pernah duduk kat Amerika, duduk kat Europe, dia nak cerita little detailnya mana? Betul. Kalau mak bapak bawa anak pergi ke kedai, anak tu nak barang tu. Okey. Kalau anak orang putih dia cakap no,
budak tu senyap je. Kalau anak kita cakap tak boleh, ini tak boleh, Mengengek je. bukan mengengek, dia berenang atas tu. So inilah benda-benda detail-detail yang different daripada sana kemari. So saya cakap tak boleh jual. Kita tidak mungkin dapat menghasilkan benda yang macam dia. Tapi orang luar sukalah Upin Ipin. Jadi kerana itu kita Yang buat, berenang-berenang tadi dia suka. ya kita kena buatkan kita punya budaya. Culture kita kena tunjukkan semua terapkan kita punya semua budaya kita apa semua. Jadi dah terbukti sekarang bukannya di sini saja orang suka. Di seluruh dunia Indonesia nombor 1 suka. Walaupun kita tak pernah tiru apa, tetapi kan budaya kita similar dengan orang Indonesia, dia suka. Betul. Benda macam ni kita terap. Bila kita buat filem Upin Ipin Chris Siamang Tunggal, kita tak ada tiru mana-mana cerita orang putih. Ya, saya dah tengok cerita tu. Kita ambil budaya kita, cerita kita, Si Tanggang. Kita ambil Si Tanggang. Si Tanggang tu cerita dia sampai dia kata dia tak dengar cakap mak dia kan, mak dia sumpah jadi batu. Habis di situ saja. Tapi Hajah telah olah cerita tu, mak dia minta maaf kerana terburu-buru menyumpah anak dia. Dan kerana itu dia keluarkan air mata. Dan air mata ni air mata kemaafan. Tapi location ada dekat Wales tak je yang cerita tu? Tak ada. Tak ada. Jadi lah bakal lain lagi. Jadi filem ni menang Best Film Animation di Montreal Animation Film Festival. Sebab dia boleh beli jiwa. Dengan special mention on the script. Walaupun orang putih tak cuti bahasa Melayu, tapi dia menang special mention on the script. Kan itu saya masukkan ke Oscar dan dia terpilih 32 antara 32 filem animasi yang dipertandingkan. Memang kita tak menang, kita dah tahu. Tapi saya banggalah sebenarnya Haji. Kan pergi ke sana kita bangga. Kita satu level dengan filem-filem orang putih yang terror. Jadi saya nasihatkan untuk buat sesuatu yang orang suka, kita jangan inspired sangat dengan orang putih punya. Masa tu masa Haji kat sana, bila dia kata the best, kira dalam kalangan the best animation film, apa perasaan masa tu? Kita macam tahu memang kita boleh top. Aduh, ya memang Haji kan. Saya tengok kita dah. kena yakin. Sekarang baru ni kita keluarkan apa Putri punya teaser. You boleh tengok hari tu. Okey, nanti kita semua orang terkejut tengok macam Disney. Semua orang tanya Putri ni. Tapi Haji punya semua best-best lah Haji. Yang Putri tu sebenarnya umpan untuk kita pancing. Kita nak the next one kita pancing, nak keluarkan filem international release. So untuk keluar international release kita tak boleh keluar sendiri, banyak modal. So kita pancing itu. Siapa nak masuk? Mari. Itu cara dia. Faham benda tu, tapi banyak orang tak mampu nak buat. Bukan pakai duit sendiri, pakai duit orang. Itulah. Haji dah pernah cakap kat saya, dia nasihatkan saya jangan pakai duit sendiri, dia kata. Tapi saya degil. Itu rule Hollywood lama tu. Never shoot with your own money. Tapi but macam mana? You should all other people's money. Macam mana tu, bagi tips sikit lepas ni habis ni kita bagi tips. Tak boleh lah semua orang dengar. Kita kena sharing. Itu public secret. Kena sharing kan. Itulah yang paling penting sekali. Sebenarnya kena faham bagaimana nak melakukan satu menerbitkan dan sebagainya. Sebab kerja producer ni sebenarnya bukannya untuk menerbitkan filem saja. Dia tahu mesti berniagakan sebuah filem tu. Macam mana memahami semua sekali, dan baru dia boleh jadi producer. Baru boleh layak dia panggil producer. Bukan semalam dia mimpi dan besok pagi dia nak buat filem. Tak jadi. So banyak dulu kan sini. Ramai. Dia producer, dia tulis skrip, semua dia mengarah, dia berlakon. Semua dia lah. Dia menjual. Lepas tu bila tak laku marah. Itu semualah tu. Poster pun muka dia. Pasal production is about teamwork. Betul, dia tak boleh kerja seorang-seorang. Dia tak boleh kerja seorang-seorang. Collaboration. Collaboration apa semua. Walaupun dia boleh buat, tapi dia takkan, dia lebih elok dia agihkan kerja tu untuk kreativiti itu lebih sampai. Jangan shock sendiri.
Kan so far saya tak shot sendirilah kan? Saya tak shot sendiri. Saya dengar orang kata dia suka cerita macam ni, saya buat lah. Tapi tak pergi juga. Tapi tak apa, mungkin belum sampai rezeki. Okey, satu lagi yang kita risau sekarang ni dekat Malaysia kan, filem kita selalu kena cetak rompak. Selalu sangat kena cetak rompak. Dah lah tak laku, kena pula cetak rompak. Macam mana tu solution nak buat? Rasanya dah bertahun-tahun itu bagi lawyer lah jawab. Kita cari jalan dah. Bukan saya yang jawab, kementerian jawab. Saya rasa saya pernah kena juga cetak rompak, pergi juga kementerian. Tapi sekarang kita takut yang streaming teknologi lah. So ada certain website tu dia ambil filem kita daripada Astrofirst for example, lepas keluar satu hari dia pula buat streaming free yang RM3 jual kat Lazada ke Shopee ke apa ke. Macam yang Puan kena kan. So kerajaan dah amend undang-undang baru-baru ni pada I think 15 Disember 2021. Siapa yang host streaming platform ni secara haram boleh didenda sampai 200,000 atau penjara 20 tahun. Itu dia kata. Tapi bila sampai kat situ, yang macam saya punya tu 5,000 je dendanya. Saya geram betul masa tu. 5,000 tak berbala langsung. Itu Android device ke apa tu? VCD. Lepas tu yang VCD Telegram tak ada ataupun online semua tak ada tindakan apa-apa buat masa ni lah. Tak tahulah kalau dia diam-diam dia akan buat benda tu. Tapi rasanya dah bertahun-tahun dah pasal cetak rompak ni kan. Dia saya syorkan lah kepada kerajaan lah, kalau boleh kan. Sekarang ni akta yang ada ni kepada siapa yang mengedar saja kena. Dia seharusnya kedua-dua pihak kena, pengedar dan siapa yang mempunyai salinan. Sebab itu yang baru betul. Masa saya punya kes, dia orang cakap macam ni. Macam dekat Shopee pernah jual. Ni memang betul lah sebab dah naik mahkamah semua kan. Shopee jual filem tu RM1, 80 sen ke RM1. Tapi bila kita tanya Shopee kata dia sewakan platform tu kepada orang. Contohnya macam tu bangunan dia, jadi dia sewakan kepada orang. Maknanya dia tak kena-mena lah. Tapi bagi saya dah tahu benda tu tak ada right, buat apa berbagi orang tu jual. Kan takkan tak ada agreement ke apa. Tapi benda tu macam bahagian sana nak lepas tangan. Tapi bila dapat kena tangkap pula, kena tangkap 5,000 je dia punya. 5,000 Ya, only 5,000. Tak untung betul, bayar duit lawyer lagi banyak. Memang banyak. More than 40,000. Lawyer lah untung macam tu. Lawyer kerja dia lah, dia dah fight kan. Actually sebenarnya kita So, tak boleh salahkan shopping platform sebenarnya. Kenapa tak boleh salahkan? Dia hanyalah conveyor saja. Tapi kalau dia macam kena, tu macam Amazon dah lama lah kena macam tu. Sebab dia conveyor saja. Pada saya perlu dipersalahkan kerana dia kena ada SOP. Betul. Takkan tak ada agreement. Kalau orang jual dadah lalu Lazada, takkan dia kata dia tak tahu. Tapi dia ada term and condition dia lah. Ya, seharusnya kena tengok cetak rompak tu salah satu term and condition dia. Dia tak boleh carry bahan cetak rompak. Sama juga kalau orang nak jual daun ketum. Boleh. Maybe in the future maybe dia tak boleh pergi ke mahkamah kata I just saya tak tahu. program, saya tak tahu. Tak, dia kena heret juga. Ini semua kena tengok. Ataupun maybe in the future as a preemptive method, semua producer yang nak mengeluarkan filem register produk dia dengan shopping platform dulu, so they know who's the owner. Kenapa pula? Tapi dia punya listing tu banyak sampai maybe dia tak dapat nak filter. Sebab macam sekarang kan mereka dah beritahu saya lah, kalau kita buat filem, first kali kita kena daftarkan nama filem tu, tajuk ownership tu, ownership dekat Capit NHP, kat Maipo lah kan, kena beritahu. Tapi tetap juga kena cetak, bila kena cetak rompak tetap tak ada solution. Macam mana nak buat, dah lah filem kita tak ada orang nak tengok, tak ada orang Because nak beli, sometimes kena dia jual in rompak. physical form macam DVD ataupun maybe on download version. Itu yang kita risau tu. Ni tak lama lagi ada 5G. 5G. Macam mana tu? Lagi susah. So, Tugas kementerian lah tu. Opin nak pantau. Upin dekat YouTube tak ada masalah. Dia keluar TV dekat Indonesia, besok pagi dah keluar dah. Dia orang rekod, dia tagut. Haji, filem Kalau macam tu macam mana, Upin ada illegal download tak dekat shopping platform? Ada. Dia orang tagut dekat YouTube. Ya. Oh, And then kalau letak kat YouTube tu, dia orang ada right ke tak? Duit dia semua mari. Oh, okay. Masuk dekat akaun Haji lah. YouTube dia senang. Kita dah buat, kita hantar kat YouTube, this is ours. So dia akan mark siapa aja letak kat situ. Untunglah, pandai lah orang. Apa benda dia punya iklan, revenue semua datang Lagu ke kat kita. apa ke semua masuk. Satu lagi problem yang macam social media apps macam Telegram tu kan. Itu problem besar juga tu. Telegram lah yang sekarang masalah besar, Jadi tak boleh masalah. selesai. Macam YouTube masih boleh Sebab lagi. dia host Facebook masih boleh. luar negara kan.
Dia Russian kalau tak salah. Kalau tak salah. Sekarang dah perang, tak kena block lah dia. Tapi ada lagi lah kalau tengok Telegram sekarang aktif je Telegram. So macam mana tak tahu macam mana sebab kebanyakan story macam tentang filem dekat Malaysia sampai hari ni nampaknya macam tak ada solution, macam tak ada jawapan. Kita membahaskan benda ni tetapi bila kita bawa benda tu ke tengah, ke depan, minta bantuan, tak pernah jadi. Sebab maybe diorang pun tak ada solution kot. Sebab benda tu host overseas. Macam mana itu nak yang saman Telegram, orang kat maksudnya Rusia? tentang filem kita, industri kita ni tak tahu hala tuju ke mana. Dan macam kita cakap tadi lah, filem simpan lama benar, simpan sampai ekonomi bagus baru besok baru kita boleh jual. Tapi selagi pawagam ataupun government ataupun kita sendiri tak membuat sesuatu benda yang boleh membantu, memang takkan berubah lah. Dia makan terus macam tu lah. Jawab. Saya macam takut nak buat filem Sebelum sekarang Dato' Ayu ni. tekan lagi benda tu yang berbunyi. Tak kan? Ini kena banyak buat seminar lagi lah. Discuss. Tak, sebab Kena lepak apa last kopak ni tak boleh nak jawab. Tak boleh nak jawab panjang lah. punya cerita lagi kan, kan. sebab memang betul macam saya pun producer juga kan. Banyak producer muda-muda datang jumpa, dia kata, "Tok, saya nak kaya macam Scope Production, macam Les Kopak, macam Astro." Saya kata, "You cakap dengan saya pun tak ada jadi macam dia orang." Kan, saya pun tak tahu macam mana dia orang buat. Sebab dia orang ada TV sendiri, stesen sendiri. So senang lah. Macam kita ni nak kena keluar duit 1 juta, 2 juta baru boleh jadi macam dia orang. Kan? Saya rasa kalau nak naikkan balik industri, kena industri tu sendiri kena rancak balik. Banyak filem dikeluarkan, apa tu, filem-filem yang berkualiti keluar. Dan lepas Maknanya tu panggung pun kena masuk. TV kena buat kempen Dia lah. kena faham Dato' Ayu, filem-filem yang kena rompak ni tak semua filem sebenarnya. Semua filem. Tak semuanya. Yang especially Drama yang pun kena rompak yang paling cepat sekali filem yang famous. Itu yang you cakap yang drama, TV drama atau apa-apa semua Episode tu. semua ada dekat Telegram. Memang ada dekat Telegram apa semua, tapi Dia benda tak- tu dah ada dalam free platform juga. Macam katalah untuk media prima, dia ada dari tonton, dia ada dan sebagainya. Macam, Memang macam kita ada ladang durian lah. Okay, 10% mesti kena curi orang kan. 50%. Okay. Durian So bila kot. kita release filem, kita kena confident bahawa kita boleh take 10% loss ni from piracy because it's expected. Tapi kita tetap juga kena tahu macam mana cara kita nak Kita boleh reduce saja. membantras cetak rompak Tapi kita tu. nak totally eradicate Dia tu bukan agak cetak rompak susah. lagi. Sekarang ni lanun digital. Betul. Lanun digital. Digital sekarang ni. So kalau produk tu bagus, no matter how much rompakan berlaku, still success. So ni macam kita pergi ke laut lah kan. Kita dah tahu ombak akan datang, ombak besar. Kalau tak berani, Janganlah kita tak berlayar. payahlah pergi. Tak payah berlayar. Jadi pelakon ni lah, jangan jadi penerbit. Kan? So itu je. Dia bisa cetak rompak tak boleh lagi. jadi Mesti ada. jadi pelakon lagi untung. Habis job aja dah dapat duit dah. dapat Ni yang jadi producer ni kena tunggu kalau tuju kebil filem lagi. kita ni kita tunggu je lah Kita damage control je lah. okay. Kita pada pandai lah nak hidup kan. Tapi kita minta tolong lah dengan government. Kalau boleh TV, RTM tu semua minta berkempen lah sikit. Bagi kempen lah sebab Bagus. kalau kita sendiri yang nak kena ni, kita kena bayar. Kan nak minta tolong dia orang kempenkan untuk kita, kena bayar. Kalau boleh. Dia bukan sekadar kempen. Kempen ni just method untuk mensalurkan maklumat saja. Tapi sebenarnya daripada segi undang-undang tu sendiri perlu lebih kuat. Diperbetul. Dia penambahbaikan undang-undang tu. Kalau- Diperbaiki. So jadi Nak sekarang rombak akta pun ambil masa bertahun-tahun. Kita nak rombak macam mana pun Bukan still happen. senang nak apa tu, siapkan undang-undang, jangan lompat parti sampai sekarang tak sampai jalan sekarang tak lagi. jalan bukan mudah lah. Itu lagi penting pada orang yang main politik. Tapi Kita ni so buat consider filem. lembab lah. Bukan, Gitu. proses dia lama. Kajian tu perlu Bantu dibuat haji, betul-betul. haji bertapis. Proses dia lama. Ya. Kan? Mula-mula dia kena baca dulu dekat Dewan Rakyat. Lepas tu baru pergi Dewan Tapi Negara. ada je benda lain yang besok nak tukar, hari ni nak tukar, Itu besok settle darurat, kena Ya. cepat. Kita ni darurat juga. Memang filem ni darurat tau. Banyak yang dah jatuh sakit. And then dia banyak bankrupt. Kesian tau tak? Kan? Tak ada orang nak tolong. Saya ni tak Dan nak, ini memang hit semua nak merayu industri. dengan you memang you takkan tolong. Merayu dengan Zarin tak payahlah. Kan? Dengan Haji pun apa pasal nak merayu kat aku bukan government, kata dia. Macam mana? Apalah kita shoot kat Wales lagi. Allahu Akbar. Kita tambah lagi kat sana. Tambah lagi.
So kita berharap lah semoga kita punya industri kita berdoa je lah. kita Kita berdoa. berdoa supaya industri kita macam dulu balik. Dulu pun tak berapa nak heboh pun, tapi at least lah Dulu bahagia dekat nak apa. bagus lah tu. Boleh kira. Dekat nak bagus lah tu. Boleh kira lah, tapi menjadi satu semangat lah bila kita tengok orang 40 juta, 20 juta sale, kita jadi bersemangat. Sama macam saya keep continue buat filem sebab apa, tengok orang-orang lain macam tu, kita pun semangat. Mungkin satu waktu besok kita pun jadi macam tu. Harap kan? angin pandemik Tapi ni akan bila lalu saya lah. berangan, jadi macam ni pula. Macam mana tu kan? Tak, dia sebenarnya producer ni kena faham sebelum dia buat sesuatu content tu sebenarnya apa target platform dia yang pertama. Ya. So kalau dia rasa-rasa tiba-tiba je dia nak buat satu filem nak tayangkan dekat Pawagam tanpa ada marketing strategik yang betul dan habislah. Sekali je lah dia buat tu. Betul. Kalau Setuju, waktu setuju. ini you nak target kat panggung, you tahu panggung orang tak ada lagi. Betul. So the best platform hanyalah OTT. Betul. So janganlah nak pergi shoot ke Wales ke apa ke kan. Kan Haji memang betul lah. Haji memang nak kenakan saya lah Haji. Marah betul. Saya pergi Wales tu marah. Aduh. Saya pergi sana Haji, Kita beritahu you tak perlu spend sampai 1 juta. Buat je lah Haji, saya pergi saya bercuti sekali Haji. Saya stres kat Malaysia Haji. Minta dana tak dapat, minta tu tak dapat, minta job tak dapat. Pergi pitching 2-3 kali tak dapat job. Sakit hati saya. Saya pergi Will. Sampai Will saya habiskan duit saya untuk buat syuting tu. Dahsyatnya. Dah tak dapat bantuan. Itulah dia tu. pergi jalan. Mana orang nak percaya kan? Mana orang nak percaya? Dia tak dapat bantuan lagi jalan lagi je. Bukanlah sebab government kan dia bagi bantuan. Kan siapa yang nak buat filem dia bagi dana apa semua. Kita minta lah. Dah tak Bila dapat, dia tu, pergi Wales. itulah saya dah tershoot. Nak buat macam mana? Balik-balik ingatkan dapatlah peruntukan untuk promotion, tak dapat. Dia buat tak faham aja. Biasalah tu alasan Malaysia semua ter. Okey, tak apa. InsyaAllah nanti Tak, kita cubalah ya. Cuba. Moga-moga kita punya industri ni kembali pulih, Lebih insyaAllah. maju. Kita pun pada sesiapa yang mendengar tu, kalau boleh bagi bantuan apa-apa, idea ke apa ke untuk menyelesaikan masalah industri filem Malaysia ni, maju-majukanlah diri tu untuk bagi advice ataupun bagi bantuan, insyaAllah. Saya punya nasihat pada waktu ini, ada beberapa cara nak buat filem. Okay. Satu, kita tengok beberapa orang producer dia combine, share the risk. So maksudnya kena collaboration lah. Dia collaborate. Satu filem tu kadang dia panggil Astro, dia panggil Ya. Media Prima join tu to mitigate the risk. Bukan daripada dulu memang ada benda tu Haji. Ya, sekarang lagi diperlukan. Dia combine. Apa bisnes pun kena Yalah, collaborate kena sekarang. Dah tak boleh fikir macam seorang-seorang. mana nak itu. Kalau rugi tak adalah Seorang-seorang. seorang-seorang teruk tu Tak ramai-ramai adalah menangis tepi parit ke tak? Ya kalau untung pun share ramai-ramai tapi tak banyak lah. So kalau nak buat seorang kena tengok mana market you nak masuk. Kalau you nak masuk dalam Astro, Okey. bajet dia dalam 300-400 ribu. Tak boleh lah ambil orang andal-andal tu. Sekarang Betul. pelakon nak minta beratus-ratus juta kan. Teruk sekarang ni. Kita tak boleh. Dia tak peduli. Ada yang jenis bercakap, ni harga saya, nak ambil tak nak ambil sudah. Jangan diambil. Memang tak ambil lah. Dah lah kalau orang nak cakap macam tu tak payahlah diambil. Tak banyak kali dah kena. I kata, ya Allah, I tak nampak ke tengah teruk-teruk sekarang kan. Kita minta tolong pun tak nak tolong. Dia kata ni harga saya. Walaupun dah kertu dah pun. Tapi tetap juga harga dia zaman yang 20 tahun lepas. Tapi kita tak betul hak dia kan. Tak apa. Biarlah dia ramai lagi orang lain yang boleh ambil. Saya producer pun sekarang ni dia panggil untuk berlakon. Itu yang saya rasa macam pelik tu. Oh ni yang sebelah saya ni pun hebat juga ni. Yang herannya siapa panggil saya, sebelahnya memang dia yang ada. Kan? Itu kita cakap jangan buat filem, jangan jadi producer. Jadi pelakon. Lagi Pelakon untung lagi. kan. Lepas pening-pening kan. Baca Tak ada skrip pening jalan, kepala. balik tu dia bagi duit. Seronok sebenarnya jadi pelakon ni. Tak Itulah payah pening kenapa kepala lah, kan? kan. Letak je harga kan. Itulah. Tapi saya tak boleh. Saya tetap nak jadi producer. Saya akan terus berjuang, InsyaAllah. Dan saya pun harap kepada semua penonton ataupun producer-producer kat luar sana, janganlah putus asa sebab kita masih lagi tengah mencari solution. Nak sama-sama bantu. Dan Haji pun ada kat sini. Haji pun tak lama lagi nak buka bank Haji kan? Bank apa tu? Bank lah, dana lah. Haji laku. Haji kena buka bank Haji untuk bagi loan kepada producer-producer ni. Boleh bagi loan. Lepas tu Haji ambil lah 50%. Sebelum collaboration. dia ambil, tak, sebelum dia
ambil duit tu, dia kena pilih cat apa dia nak. Apa dia nak. Allahuakbar. Itulah. So far kan kita berharap sangat-sangat lah kalau boleh producer kat luar sana bersabar. Tapi kalau tak bersedia menjadi producer yang kuat, strong, jangan terjun. Sebab you akan jadi miskin, papa ke dana, jual rumah, jual tanah. Sila air bulan, orang pun daripada kenal jadi tak kenal. Sebab apa? Dah muka tu tak jadi producer tu dah. Betul. So janganlah memandai-mandai. Jangan dengar kata-kata orang kat luar sana jadi producer boleh jadi kaya, buat filem boleh jadi kaya. Tak. Nasib-nasib sebenarnya. Yalah. Kan. Nasib orang kan beza-beza. Dia Dato' Ayu, dia lebih terus terang cakap nak jadi producer ni kena ada modal lah. Ya. Kalau tak ada modal ni janganlah beranggang. Modal satu, tahu apa yang nak dibuat. Dan dia tahu apa Ya, yang dia betul. nak buat dan dia faham dalam perniagaan filem ni apa sebenarnya dan macam mana nak buat sekiranya dia gagal, apa dia punya planning dia dan sebagainya. Ada plan A, plan B, plan C dan sebagainya. Okey, sebelum tercicir, sedikit benda yang saya nampak dalam industri lah sekarang ni, macam contohlah Netflix, iFlix, View, and then Astro dan semua channel yang ada kat dalam dunia ni atau Malaysia ni, dia orang sekarang dah pandai, dia orang tak ambil dah filem orang, dia orang buat sendiri. Kalau beli rugi, jadi dia buat sendiri, dia tahu apa yang dia nak dan dia jual. Yang saya nampak lah. Jadi berisiko lagi lah producer-producer yang nak buat filem Tak sekarang. juga, kalau filem you bagus dia ambil. Itulah saingan lah Haji. Tak ke, dia ambil. Tapi dia cakap macam Netflix original. Dia Netflix yang dia buat lain. Betul. Peruntukannya lain dan Peruntukannya sebagainya. lain, harga je lain. Kita tak ada masalah menjual pada diorang ni semua. Tapi produk you mesti orang suka. Ya. Dan Orang kejar. Bukan benda tu menjadi satu risiko juga kat kita ke? Macam dia orang buat sendiri kan, dia orang ada produk dia orang sendiri. Itu pada saya itu terpulang kepada sesuatu penerbit tu lah. Sama ada dalam industri kita ni ada dua je. Satu commissioning, satu licensing. Kan? Kalau dia setuju untuk ambil commissioning daripada TV-TV luar negara ni apa semua ni dengan bayaran yang setimpal, dan why not? Kan itu salah satu modal perniagaan yang bagus. InsyaAllah. Cuma jadi kalau dia ada modal sendiri, macam biasanya Dato' Ayu pakai modal sendiri kan, pinjam mana-mana dan sebagainya, bolehlah buat untuk licensing punya ni kan. jangan ketawakan saya. Tak. Tapi Jangan bila bangga. tapi bila tak laku kena tanggung sendiri. Betul. Tak boleh. Kena confident. Betul. Saya semua produk saya kita jual licensing, kita tak buat commissioning. Semua license. So lepas ni Haji, bolehlah Haji buat satu course ke seminar ke untuk semua orang belajar Haji. Boleh Haji? Free je Haji. License fees dia mahal. Tak payahlah. Haji, sekarang ni kan tengah musim tolong menolong. Boleh tolong, kena ambil dana dari Fina bayar. InsyaAllah lah Finah tu boleh bayar. Haji offer diri kata saya nak bagi. Boleh, kita boleh bantu. Kesian banyak yang tak pandai. Tapi nak bantu duit tak tunjuk ada. pandai. Kita tunjuk cara nak buat. Banyak yang tak pandai tunjuk pandai. Yalah. Bila dah jatuh tu dia datang jumpa kita. Kenapa jadi macam ni? Kesian kan? Jadi mungkin macam you cakap lah, tak cukup ilmu. Nak buat filem tak cukup ilmu. Lepas tu boleh buat filem pakai duit daripada mana entah orang bagi. Lepas tu dindong-dindong Dia kapal. dalam masa yang sama, yang mana pernah dapat Grand Finas Tepuk, sebenarnya perlu ada modal. Dia tak boleh mengharapkan dana daripada 100% Finas daripada saja, tak cukup 100% daripada Finas, dan tunggu untuk buat sebuah filem Macam tu. sekarang lagi sikit je dia bagi, tak macam dulu. Dulu 5-6 juta, 10 juta. Sekarang ni 1.5, 500 to 1.5 yang I tahulah. Yang tu pun dia potong-potong juga. Yalah. So, lepas tu tak siap pula filem tu. Tu Filem nak tak macam ada. mana? Footage hilang dia kata. Itulah. Dan seharusnya yang mana yang pernah dapat dana-dana kerajaan ni tapi tak boleh siapkan dan sebagainya, saya rasa perlu diambil tindakan lah. Ya. Ini duit-duit rakyat kan. Banyak kejadian yang macam tu. Banyak. Jadi Banyak. macam ada yang betul-betul serius minta dana tak dapat. Yang tak serius minta dana, duit hilang apa semua, produk pun tak ada. Tak ada ambil tindakan apa-apa. Macam mana ni? Haji tahu jawapan dia, tolonglah bagi tahu. Tak payahlah Kita simpan. nak cakap macam mana. Masa dulu dia bagi kroni-kroni dia je. Ni saya terang-terang cakap. Dia tak nak bagi orang yang sepatutnya dapat. Oleh kerana itu yang saya cakap, Ketua Pengarah Finah dulu tak layak memegang jawatan tu. Dia dah tak ada dah Haji. Ya, itu yang saya cakap kan. Ketua Marafina banyak je, yang mana satu je. Yang baru ni lah.
Kan? Memang dia tak patut memegang jawatan tu kerana dia tidak berusaha untuk membagi kepada industri. Dia lebih bagi pada kawan-kawan dia, kroni-kroni dia. Bila saya cakap orang marah, tapi itu hakikat dia. Kalau sampai macam ini dia jadi ketua pengarah Finas, macam mana industri nak naik? Betul setuju benda tu. Yang ada ni kita berharaplah yang ada sedia ada sekarang ni kalau boleh dia bantulah kita kan. Seharusnya begitu. Bila you memegang jawatan kerajaan, kita tengok apa kehendak. Saya bercerita pasal kroni ni saya jadi marah pula Haji. Nak buat macam mana? Sakit hati Malaysia ni. Sakit hati kita. Sampai bila-bila pun dia ada kroni. Dari zaman dulu sampai sekarang. Politik pun macam tu Haji. Macam mana kat Malaysia kan macam tu. Bila dia tukar orang di atas tu, kroni dia pun orang lain. Tapi kalau kita kata tukar macam tu juga jadinya. Dia tak berubah. Ya parahnya industri. Ke kita yang patut duduk kat situ Haji? You nak jadi kroni? Saya tak nak jadi kroni. Tak ada, saya tak nak kroni, maksudnya duduk kat situ bantu semua orang. Saya tak nak duduk sana, saya tak layak pun. Tapi majoriti orang yang duduk kat sana selalunya akan bantu orang-orang dia. Dia tak tolong pun orang-orang yang memerlukan tu. Itu yang kena ubah. Macam mana caranya? Haji rasa macam mana? Dia pegawai kerajaan ada standard operating procedure. Dia ada yang dia perlu lakukan. Yang benda-benda ni tak dilakukan. Saya pernah duduk dalam board finance. Tuan Zarin pun pernah duduk dalam board finance. Dia ada undang-undang, syarat-syarat nak membuat ni segala je. Tapi semua tu diketepikan. Itu yang susahnya dekat Malaysia tu lah. Masa belum dapat tak ada susah. Ini negara kita yang tercinta. Orang yang mengendalikan negara ni harus berubah. Jalankan kerja. Tak boleh pentingkan diri sendiri. Jalan kerja dengan jujur, telus. Ini cakap saja jujur telus, apa pun tak ada. Itulah. Kadang-kadang kita vote orang-orang yang kita rasa kita percaya. Tapi bila dah duduk kat situ, dia dah jadi lain. Yang itu susah juga Haji. Ya, itu semua kadar dan kadar. Itu boleh cakap. Redor je lah ya. Redor je. Macam you buat kahwin. Ingat you boleh untung berjuta. Tak boleh. Betul Haji. Terima je lah hakikat. Kita berharap sangat semua tu berubah lah kan. InsyaAllah. Betul tak? InsyaAllah tu perlahan dengan macam tak setuju. Dia tak terkeluar. Dah sekat tak, kan. Kita bercakap cara ni kita nak tapi nak buat apa? Kita bercakap kan fakta kan. So kita akan berjumpa lagi nanti. Ada lagi benda-benda lain tak selesai. Ada banyak lagi. Banyak lagi sebenarnya, bukan hari ni je. Ya Allah. Kan? Dan kita pun bukan nak menyakitkan hati orang ke, nak buat hati orang terasa ke apa ke, tapi benda yang kita cakap ni adalah benda-benda yang sedang berlaku. And kita harap sangat siapa pada orang-orang yang berkenaan, tolonglah bertanggungjawab, bantulah industri kita ni apa semua kan. Dan perlu ambil tahu apa yang perlu sebenarnya. Kalau tidak, dia takkan berubah lah. Macam ni je lah. Okay. Ada apa lagi nak cakap? Mungkin ada benda penting ke, mesej penting nak cakap ke? Kalau saya cakap nanti dia pedas sikit. Jadi bagi korang pedas sikit. Ada apa-apa pesanan ke apa ke? Baju filem untuk negara. Ya, akhir kata daripada saya lah. Kepada pendengar-pendengar siaran Lepak Las Kopak ni dan saya ucapkan terima kasih kepada penganjur lah yang menjemput saya. Dan berkaitan dengan industri filem ni, sama-samalah kita berusaha untuk bangunkan semula ekosistem filem yang telah lumpuh sebelum ni lah. Ya. Dan cabaran-cabaran dia tu sama-samalah kita hadapi. Bagi pihak Persatuan Penerbit Filem Malaysia, kita sentiasa mendengar pandangan dan pendapat daripada sesiapa saja yang terlibat dalam industri ini demi kebaikan industri, insyaAllah. Betul ke? Betul. Alhamdulillah. Okay, saya pun nak ucapkan terima kasih kepada Tuan Zarin, dua-dua Zarin. Satu yang putih melepak, satu yang kurang putih tapi dua-dua handsome. Alhamdulillah. Haji. Dan terima kasih kepada Haji. Haji memang tak boleh cakap apalah, very versatile punya Haji kan. Saya pun jadi cemburu sebenarnya Haji ni kan, tapi tak apalah. Saya pun nak jadi macam Haji tapi mungkin angan-angan kosong. Doakan benda jadi kenyataan Haji lah. You masih muda lagi. Haji pun muda Haji. So kita akan adakan siri ini untuk penggiat-penggiat filem, untuk
membincangkan hal-hal yang lain kerana kita tak ada platform. Betul, kita akan jemput lagi nanti. Nanti kita akan jemput guest lain insya-Allah. Mungkin program ni sangat membantu kan, sebab apa nak tengok kat session lain mungkin tak adalah macam ni kan, nak kena tapis semua, nak kena pergi LPF. Kat sini tak payah. Jadi kita boleh cakap apa saja tentang industri kat sini, tentang apa-apa sajalah. InsyaAllah. Yang penting apa yang kita buat hari ni, program ni adalah untuk kebaikan sahaja. Tak ada benda-benda yang negatif. All about positive impact. InsyaAllah. Okay. Okay, jumpa lagi. Bye.